Selamat sejahtera kepada Puan Tina dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Dipersilakan rakan saya, Darwin. Selamat sejahtera, nama saya Darwin. Saya akan membentangkan kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Pada ketika kuasa barat berminat dengan barangan mewah, kuasa barat mahu mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah yang di sebelah barat mahu mendapatkan barangan mewah seperti teh, sutera dan tembikar dari China. Seterusnya, sebagai tukuran untuk barangan mewah dari China, mahu barang yang didapati di Kepulauan Melayu seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Untuk perdagangan syarikat, perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan yang terletak di tengah laluan perdagangan India dan China. Selain itu, kuasa barat untuk menunggu peralihan angin monsun mahu memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan. Itulah sebabnya kuasa barat untuk berlayar ke Kanton perlu tahu bila anjing monsun barat daya dan angin monsun timur laut, kerana ia mustahak untuk menentukan masa bagi setiap pelayaran. Akhir sekali, faktor utama penjajahan kuasa terutamanya agama. Kuasa barat menggunakan agama untuk penjajahan kuasa barat ke negara kita. Penjajahan mereka ialah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Itu sahaja untuk saya. Seterusnya, dipersilakan rakan saya, Mia. Selamat sejahtera, nama saya Mia. Saya akan membentangkan kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat berubah corak. Revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Kepesatan pengeluaran barangan kilang menyebabkan mereka memerlukan kawasan pasaran yang luas supaya dapat memaksimumkan keuntungan. Mereka memerlukan tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah supaya boleh bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Terima kasih. Dan akhir sekali, saya sendiri. Saya akan membentangkan tentang kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Kemunculan perusahaan, kereta dan ciptaan tayar menyebabkan peningkatan permintaan getah asli. Getah asli yang terdapat di negara kita akan digunakan dalam perusahaan penebat barangan elektrik, which is the Electrical Goods Installation Enterprise. Selain itu adalah kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, which is basically the fertility of the land and the wealth of our natural resources that we produce. Negara kita mempunyai tanah yang luas dan subur dan juga iklim yang sesuai untuk kegiatan pertanian yang pelbagai. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, petroleum, emas, biji besi, dan arang batu yang telah mengambil perhatian kuasa barat. Selepas itu, pada abad ke-19, beberapa jenis ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan biji timah yang banyak untuk seperti mengetin makanan, minuman, membuat bumbung serta tong minyak. Kesan terhadap ini adalah harga biji timah melambung tinggi yang telah menyebabkan mereka mencari kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Kemudiannya adalah pembukaan Terusan Suez. Terusan Suez adalah satu kawasan yang menghubungkan pelabuhan Said di Lautan Mediterranean dan Suez di Lautan Merah, di mana mereka telah membuka laluan yang juga telah mempercepatkan urusan perdagangan mereka di negara kita. Perdagangan ini di antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah since the opening of this canal. Seterusnya, ciptaan kapal wap
in translation, is the creation of steamship. It was created in the 19th century. Penggunaan kapal wap adalah penting kerana ia membolehkan membawa muatan yang banyak, menjimatkan masa dan kos. Overall, penghantaran barang yang murah. Disebabkan ciptaan kapal wap ini, mereka telah menjadikan sebab untuk meluaskan kawasan perluasan mereka ke negara kita. The last three topics are persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf, dan slogan beban putih. Terdapat beberapa kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol, dan Amerika Syarikat. Mereka telah menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka telah menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh, which means the wider the colony, the higher the acclaim earned. After that, we have ciptaan telegraf. Ciptaan telegraf ini membolehkan perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat untuk berkomunikasi dengan ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Lastly, the slogan beban orang putih, which means the burden of white people. Kuasa Barat menggunakan pelbagai cara untuk mewajarkan tindakan mereka untuk meluaskan kuasa. Kuasa Barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. The slogan beban orang putih digunakan membawa maksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi dan wilayah yang dijajah oleh mereka, which means their responsibility and their job is to help and provide to the natives in the territories they occupy. Another slogan, tugas menyebarkan tamadun, digunakan kuasa Perancis kepada penduduk dunia bahawa hubungan barat yang dianggap mundur, which means to the inhabitants of the world that Western relations were considered backwards. That's all from us. Thank you.